أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, Alhamdulillah hari ini kita masih lagi bernafas, hari ini kita masih lagi hidup. Hari ini Allah masih lagi bagi kita peluang untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai seorang manusia yang Allah berikan kita nyawa untuk kita berkhidmat dan kita memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah saya akan sambung kita punya perkongsian daripada buku Ar-Rasul Al-Muallim. Ar-Rasul Al-Muallim ataupun 40 teknik dan tips Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang syekh ataupun ulama daripada Syria, dan diterjemahkan bukunya oleh Al-Fadhil Dr. Syuhada Mahmud. Alhamdulillah, dalam kelas-kelas yang lepas kita dah belajar beberapa teknik yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mengajar seseorang. Sama ada dia mengajar sahabat dia, ataupun mengajar isterinya, ataupun mengajar anak-anaknya, ataupun cucu-cucunya. Kita boleh gunakan benda yang sama kepada kita punya kumpulan sasaran. Sama ada anda adalah seorang ibu bapa yang sedang mengajar anak anda, menasihati anak anda untuk memastikan anak anda jadi anak yang soleh. Tips dan teknik ini boleh digunakan. Ataupun anda seorang guru yang nak membantu untuk memastikan anak murid lebih mudah dengan cakap. So ini pun boleh digunakan. Ataupun anda seorang ketua, pemimpin, ataupun anda seorang bos yang ingin memastikan anda bercakap dengan lebih baik, orang lebih mudah dengar anda cakap, orang lebih percaya dengan apa anda cakap. Ini tips yang sangat bagus. Kenapa dia bagus? Sebab dia daripada Rasulullah. Dia adalah daripada kehidupan Nabi SAW. Dia bukan daripada orang lain, daripada insan yang terbaik. Sebab itu Allah sebut dalam ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Rasulullah itu ada contoh ikutan yang kita boleh tiru copy paste. Itu sebabnya ada Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk sesiapa yang ingin mendapatkan keredaan Allah dan mendapatkan pahala yang banyak hingga ke hari akhirat. Ini yang Allah beritahu kepada kita. So, dalam teknik yang pertama, kita dah tahu kalau kita nak jadi seorang pengajar yang baik, pertama kita mesti jadikan diri kita sebagai contoh. Ini teknik yang pertama, jadi contoh. Teknik kedua apa dia? Teknik kedua, ajar sesuatu secara beransur-ansur. Jangan ajar banyak-banyak, ajar sikit-sikit. Ajar secara, orang kata apa, step by step. Jangan ajar sekaligus, orang susah nak faham. Contohnya, sesuatu kerja itu ada 10 checklist ataupun 10 dia punya SOP yang kena buat. Jangan bagi dia 10 sekaligus. Terangkan dia satu persatu. Sebab apa? Sebab satu persatu itulah yang bakal membantu dia untuk faham. Macam tu juga untuk anak. Kalau kerjanya ada 10, jangan bagi 10 dekat anak. Bagi satu-satu, bagi step by step. Sebab apa? Sebab anak lebih mudah faham, lebih mudah untuk dia bertindak bila dia faham sedikit demi sedikit. Ini yang paling penting yang Nabi ajar kita. Nombor 3, semalam kita ajar apa dia? Semalam Nabi SAW, kita tengok dalam hadis Nabi, antara teknik yang Nabi gunakan adalah Nabi cuba elakkan kebosanan. Nabi elakkan kebosanan. Nabi ubah beberapa cara. Contohnya masa. Nabi ubah masa. Kadang-kadang Nabi tak akan buat kuliah setiap hari. Nabi akan buat kuliah pada hari-hari tertentu sahaja untuk mengelakkan orang rasa bosan. Ada hari Nabi buat berjumpa dengan kawan, Nabi berborak macam biasa, Nabi jumpa isteri. So Nabi bukan hari-hari ceramah, tapi Nabi jadikan ceramah itu ada hari-hari tertentu untuk mengelakkan kebosanan. Sama juga macam kita. Kalau kita nak nasihat anak, jangan kita leteh hari-hari.
kita letter dia ataupun kita nasihat dia pada waktu tertentu. Waktu itulah waktu kita nak nasihat dia ataupun kita nak bagi apa-apa maklumat kepada dia. Itu 3 teknik yang kita dah belajar daripada kelas-kelas yang sebelum ini. Hari ini kita nak belajar benda yang baru. Apakah teknik yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang guru, bila Nabi menjadi seorang pendidik? Apakah teknik yang Nabi gunakan? So hari ni kita nak belajar teknik yang Nabi gunakan adalah Nabi meraihkan perbezaan pelajar. Ini teknik yang kita nak belajar hari ini. Teknik nombor 4 adalah Nabi meraihkan perbezaan pelajar. Ini yang Nabi buat. Macam mana tu Ustaz? Nabi sangat-sangat memastikan Nabi menjaga level-level pelajar dia. Ada pelajar yang dah advance, ada pelajar yang cepat tangkap, ada pelajar yang slow sikit, ada pelajar yang lambat datang, ada pelajar yang mungkin tak faham. So Nabi mengikut level-level orang yang belajar ini. Sama macam kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, Nabi mengikut level bila Nabi mengajar. Samalah macam kita, bila kita nak mengajar sesuatu ataupun kita nak berkomunikasi kepada seseorang, ikutlah level. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada anak kita ni yang tak sama. Along cepat dia terima, Angah tak cepat, Angah dia slow sikit. Kalau acik lagilah teruk, tak faham langsung. Kalau Ucu pula kena buat apa? Kena terangkan, tunjuk pula. Nampak tak? Setiap anak ada cara yang berbeza. So Nabi SAW dia sangat meraihkan perbezaan. Dia bukan marah, dia raihkan. Dia tukar approach. Dia tukar pendekatan untuk setiap orang yang berbeza. Ada 3 benda asas yang Nabi akan ubah bila Nabi berkomunikasi dengan orang yang ada perbezaan. Pertama, apa yang Nabi akan ubah? Nabi akan ubah bila Nabi berkomunikasi dengan orang. Nabi akan berkomunikasi mengikut level seseorang. Ada benda yang Nabi cakap dekat orang ni, Nabi tak cakap dekat orang ni. Ada benda yang Nabi akan beritahu ke orang ni, Nabi beritahu jangan beritahu orang lain dulu sebab mungkin orang lain salah faham. Ini terjadi pada pada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni satu hari dia ini naik unta dengan Nabi. Dia ni sama-sama dengan Nabi lah pergi travel. Dia travel dengan Nabi, maka Nabi pun panggil dia, wahai Muaz. Lepas tu Muaz ni pun jawab, ya Nabi, ya Rasulullah, aku ada kat sini. Nabi pun panggil, wahai Muaz, ya Rasulullah. Nabi ulang lagi sekali, wahai Muaz. Muaz pun jawab, ya Rasulullah, aku ada kat sini. Kenapa Rasulullah? Aku boleh bantu kamu, apa kamu nak? So Nabi pun kata apa? Nabi pun kata, wahai Muaz. Nabi kata apa? Nabi kata kat sini, sesungguhnya seseorang hamba itu sekiranya dia ikhlas bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Sesiapa hamba itu yang ikhlas, maksudnya dalam hati dia ni sungguh-sungguh beriman bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya neraka. Maksudnya Nabi nak beritahu apa? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul 100% sure, maka Allah telah haramkan bagi dia neraka. Dia tak akan masuk neraka. Siapa yang dalam hati dia ini akan ada iman, maksudnya dia tahu bahawa Rasul itu adalah Nabi Muhammad, dia tahu Tuhan itu Allah, confirm tak masuk neraka. Ini Nabi beritahu. So bila Muaz dengar, Muaz ni excited betul, gembira betul. Dia pun kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak bagi tahu benda ni kepada orang lain? Sebab ini berita gembira. Sebab bila kita cerita ni mesti ramai lagi yang masuk Islam. Nabi pun kata, jangan bagi tahu dulu, jangan bagi tahu sekarang. Kerana apa? Kerana takut mereka ini akan terus bertawakal tanpa beramal. Maksudnya, kalau dah beriman dengan Allah dengan Rasul, confirm masuk syurga, takkan masuk neraka. So tak payahlah buat apa-apa amal. Takut orang salah faham. Sedangkan Nabi nak bagi tahu maksud dia lain. Maksud dia iman itu adalah tinggi di sisi Allah. Tapi takut orang salah faham, maksudnya kalau dah beriman dah tak payahlah buat amal. No, bukan macam tu maksudnya. So Nabi kata kepada Muaz, jangan beritahu orang lain dulu, takut orang lain salah faham. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada benda Nabi beritahu dekat seorang sahabat,
bila sampai level pemahamannya. Samalah macam kita. Kalau kita nak beritahu sesuatu, tengok level seseorang. Tengok level kefahaman seseorang. Ini bila Nabi berborak dengan orang. So bila Nabi berborak dengan orang, Nabi sangat-sangat pentingkan orang tu macam mana, levelnya okey ke tak okey, dia ini faham ke tak faham. Sebab itu Nabi sangat-sangat mengikut keadaan seseorang. Ini yang kita namakan meraihkan perbezaan pelajar, mengikut keadaan pelajar itu ketika kita sedang mengajar. Contoh kedua, Nabi ni kalau bagi nasihat, setiap orang mesti berbeza-beza nasihat. Kita selalu nampak. So, sahabat ini ada ramai dan ramai tanya kat Nabi nasihat. Tapi setiap nasihat Nabi kepada setiap sahabat semua berlainan. Sebab apa? Sebab setiap sahabat itu ada keperluan masing-masing. Jadi bila sahabat ni minta nasihat, Nabi nasihat mengikut keperluan sahabat itu. Dia tak buat general punya nasihat. Nabi nasihat spesifik. Contohnya seorang sahabat Nabi bernama Abu Zar. Abu Zar kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah berikan aku satu nasihat supaya aku boleh ingat sampai bila-bila." Apa Nabi sebut? Nabi sebut apa? Nabi sebut, "Wahai Abu Zar, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah buat kebaikan di sebalik setiap keburukan yang kamu buat. Sekiranya kamu ada buat keburukan, maka iringilah keburukan kamu itu dengan kebaikan." Nabi sebut apa? "Wahai Abu Zar, bertakwa kepada Allah. Sekiranya kamu ada buat keburukan, maka iringilah keburukan kamu dengan kebaikan." Ini yang Rasulullah beritahu kepada Abu Zar. Kerana apa? Kerana kebaikan akan menghapuskan keburukan. Ini dekat Abu Zar. Ada seorang pula sahabat lain datang. Seorang lelaki datang. "Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini wa la tuksir alayya la'alli a'ih." Dia kata apa? "Ya Rasulullah, tolonglah bagi nasihat kepada aku, tapi jangan banyak-banyak sangat. Aku takut aku lupa." Dia bagi syarat pula kat Nabi. "Ya Rasulullah, tolonglah bagi nasihat ke aku. Tapi janganlah banyak sangat nasihat tu. Aku takut nanti aku lupa terus tak buat." Maka Nabi sebut apa? Satu je nasihat Nabi. Satu saja nasihat Nabi. Bila sahabat ni minta nasihat yang simple, Nabi bagi satu nasihat yang cukup untuk dia. Nabi sebut apa? La taghdab. Nabi sebut apa? La taghdab. Jangan marah, Nabi kata. Nabi kata apa? Jangan marah. Dan Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Nabi sebut apa? La taghdab. Nabi sebut la taghdab. Nabi sebut la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu sahaja pesanan Nabi. Nak menunjukkan bila sahabat yang lain datang, tadi Abu Zar datang, ceritanya lain. Nabi suruh bertakwa kepada Allah, buat baik bila kita buat jahat. Tapi yang ini sahabat ni kata, janganlah banyak sangat Rasulullah, takut nanti tak terbuat. Jadi apa Nabi sebut? La taghdab, jangan marah. Sebab Nabi tahu mungkin sahabat ini, dia ini kuat marah. Jadi Nabi kenakan betul-betul sharp dekat dia. Jangan marah. Bila marah mungkin akan mengubah dia punya kehidupan dia ini. Sebab apa? Marah ini datang daripada syaitan. Dan syaitan ini akan mencucukkan kita satu perasaan yang buruk. Seorang lagi sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Ada waktu yang lain, seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya. Fa'akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Atashabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. So apa sahabat ni kata? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni banyak sangatlah. Banyak betul syariat Islam ni. Aku tak tahulah banyak sangat. Tolonglah bagi aku satu nasihat. Apa yang aku kena sungguh-sungguh pegang. Sebab banyak sangat kan, tak tahu kan. Bagi aku satu benda supaya aku boleh pegang. Aku akan ikut sampai bila-bila. Maka Nabi pun kata kat dia, wahai sahabatku, hendaklah lidahmu sentiasa basah dengan zikir mengingati Allah. Tiba-tiba sahabat yang ni lain pula. Tadi jangan marah, tadi suruh buat kebaikan. Nampak tak? Setiap sahabat lain-lain. Ada sahabat lain datang jumpa Nabi. So sahabat ni kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Apa Nabi kata? Nabi kata
Qul amantu billahi fastaqim. Daripada seorang sahabat Nabi, dia kata apa? Seorang sahabat ni nama dia Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Dia kata apa? Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong katakan kepada aku dalam Islam ini satu perkara yang aku takkan tanya engkau lagi lepas ni. Maksudnya benda tu penting lah. Memang dia akan buat betul-betul. Maka Nabi pun kata apa? Nabi kata, katakanlah wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah dan aku akan terus beristiqamah. Nabi kata apa? Katakanlah wahai sahabat, beriman kepada Allah dan kekal istiqamah dengan iman itu. So nasihat Nabi berubah-ubah. Ada seorang sahabat Nabi bertanya lagi kepada Nabi, seorang sahabat lain, seorang sahabat bernama Uqbah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal, qultu ya Rasulullah man najah. Dia tanya man najah. Qal amsik alayka lisanaka wal yas'ka baituka wabki ala khati'atik. So apa sahabat ni tanya? Daripada Sayyidina Uqbah. Uqbah ni sahabat Nabi bin Amir. Dia kata, ya Rasulullah, apakah jalan kesejahteraan? What is the way of keselamatan? Apakah jalan yang boleh menyelamatkan aku dalam hidup ini? So Nabi pun kata, peliharalah lidah kamu. Nampak tak? Nabi bagi dia satu jalan yang selamat. Peliharalah lidahmu dari berkata benda yang buruk. Cantikkanlah rumahmu ataupun jadikanlah rumah kamu ini selesa, dan menangislah di atas segala kesilapan yang pernah kamu lakukan. Maksudnya kita kena betul-betul bertaubat pada kesilapan yang kita lakukan. Ini yang nak diceritakan kepada Nabi SAW, nak bagi tahu kepada kita, Nabi bila nasihat orang berbeza-beza. Bukti bahawa setiap orang memerlukan orang kata apa? Personal touch yang berbeza. Jangan samakan semua orang. Tak semestinya semua orang sama. Ada orang dia suka dibelai-belai. Ada orang dia suka dimarah-marah. Ada orang dia suka dicakapkan secara perlahan-perlahan. Ada orang tak dengar bila cakap perlahan, kena cakap kuat. Ada orang dia tak suka dicakap, dia suka ditulis. Sebab itu kena pastikan raikan setiap orang punya perbezaan. Sebab itu Nabi SAW bila orang tanya soalan, Nabi jawab. Ini satu benda yang kita kena amalkan. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, bila anak tanya soalan, jangan tinggalkan kosong. Jawab soalan itu. Nabi bila sahabat tanya soalan, Nabi mesti jawab. Sebab apa? Sebab Nabi nak raikan perbezaan dan juga apa masalah yang dihadapi oleh sahabat itu. Walaupun soalan itu macam-macam. Ada seorang sahabat Nabi tanya kepada Nabi. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma kata apa? Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. So Nabi kata apa? Diceritakan seorang lelaki datang kepada Nabi dan dia kata, apakah ciri-ciri Islam yang terbaik wahai Rasulullah? Apakah karakter seorang Muslim yang terbaik? Nabi kata apa? Kamu memberi orang makan itu adalah ciri-ciri yang terbaik. Kamu mengucapkan salam kepada orang, sama ada kamu kenal orang ataupun kamu tak kenal orang, itu pun ciri-ciri Muslim yang terbaik. Tapi sebab apa tu? Sebab Nabi jawab soalan orang. Nabi tak syarah. Ini cara mengajar. Cara mengajar adalah jangan sentiasa bersyarah. Kena buka sesi soalan. Supaya bila orang tanya soalan, kita boleh jawab. Ini kelebihan Nabi SAW. Nabi sentiasa meraihkan orang tanya soalan. Jangan tak bagi orang tanya soalan. Kesian orang. Orang nak tanya soalan, orang tak tahu. So kita kena buka soalan. Ada seorang sahabat Nabi tanya kepada Nabi juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala imanu billahi wa rasulih, qila summa madha, qala jihadun fi sabilillah, qila summa madha,
qala hajjun mabrurun. Ditanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang paling baik? Ada orang tanya kat Nabi, wahai Nabi, apakah amalan paling baik? Nabi jawab 3. Nabi tak jawab 1, Nabi jawab 3. Ini hebat Nabi ni. Bila orang tanya, Nabi jawab, tapi bukan Nabi jawab 1, Nabi jawab 3. Nabi jawab lebih daripada apa yang diminta. So Nabi pun kata beriman kepada Allah dan Rasul. Sahabat tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun kata, al-jihad. Jihad di jalan Allah itu pun adalah amalan yang paling baik. Ada sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi? Nabi kata, hajjun mabrurun. Haji yang diterima Allah itu pun amalan yang paling terbaik. Ada orang tanya lagi Nabi dalam situasi yang lain. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Nabi kata, qal as-salatu liwaqtiha. Qal qultu thumma ayyu. Qal birrul walidain. Thumma qala qultu thumma ayyu. Qal al-jihadu fi sabilillah. Fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alaihi. So, tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT, apa maksud hadis ni? Ibnu Mas'ud kata apa? Ibnu Mas'ud kata, aku tanya kepada Nabi, apakah amalan paling baik? Tadi seorang sahabat tanya amalan yang paling baik. Ni Nabi jawab yang lain pula. So Nabi kata apa? Nabi kata solat awal waktu. Nombor 1. Solat awal waktu adalah amalan paling baik. Tadi dah ada 3 yang paling baik. Ni yang keempat lah kiranya. Amalan paling baik solat awal waktu. Kemudian dia tanya lagi, apakah amalan paling baik? Nabi sebut lagi berbakti kepada ibu bapa, birrul walidain. Itu pun adalah amalan yang paling baik. Maka sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi amalan paling baik? Maka Nabi kata al-jihadu. Jihad di jalan Allah itu pun amalan yang paling baik. So nak mengatakan memang sangat banyak apa yang diceritakan kepada Nabi SAW, bahawa Nabi sangat-sangat meraihkan perbezaan di antara pelajar-pelajar. Ada pelajar tak faham, tanya soalan, Nabi jawab. Ada pelajar yang minta personal coaching, nak minta kat Nabi, Nabi tolonglah nasihat aku. Aku nak satu nasihat yang aku pegang sampai bila-bila. Nabi nasihat. Ada orang yang dia faham dulu daripada orang lain. Nabi ajar dekat dia dulu, Nabi ajar kat orang lain selepas itu. Nak menunjukkan Nabi sangat meraihkan perbezaan pelajar. Begitulah kita ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, raihkanlah perbezaan yang ada pada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, ataupun orang-orang di office kita ini yang mungkin ada perbezaan yang sangat banyak. So pastikanlah kita raihkan mereka. Sekiranya mereka tanya soalan, jawablah dengan baik. Sekiranya mereka inginkan nasihat, berilah nasihat yang baik. Sekiranya mereka kurang faham, jelaskanlah sehingga mereka faham. Setakat itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan berkongsi lagi apakah teknik yang seterusnya yang digunakan oleh Nabi SAW ketika mengajar dan bersama dengan sahabat-sahabat. So ini yang kita akan tengok insya-Allah besok. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak sama-sama bersama dengan saya untuk berkongsi rezeki Ramadan, boleh buat sumbangan kepada akaun di bawah untuk kita sama-sama menyumbang untuk membantu sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam kesusahan, yang mungkin tidak mampu bekerja ketika waktu PKP ini. Setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak buat sumbangan di nombor akaun di bawah ini, kita sama-sama membantu sahabat kita untuk kita lebih mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat insya-Allah. Setakat itu sahaja, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.